Terima kasih Tuan Sri Tua kerana turut memberi peluang kepada saya untuk sama-sama membahaskan bajet 2016 yang bertemakan mensejahterakan kehidupan rakyat. Dan yang dipertua, saya memetik satu peringatan Allah dalam Al-Quran dengan izin Bismillahirrahmanirrahim. Wallazinahum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peringatan di antara ciri orang yang beriman yang akan memperoleh kemenangan di akhirat ialah mereka yang menjaga amanah dan janji mereka. Kepimpinan kerajaan adalah sebuah amanah dan harta kekayaan negara adalah satu amanah. Kita bukan saja akan berdepan dengan rakyat, tetapi kita akan berdepan dengan mahkamah Allah, persoalan tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ingatan saya kepada semua pemerintah yang menjadi pemimpin supaya kita menjaga setiap sen duit yang diberi amanah kerana ini akan menjadi soal jawab di akhirat. Dan yang dipertua, bajet 2016 merupakan bajet yang sudah masuk tahun yang ke-18 bajet defisit, di mana hutang negara meningkat daripada sebanyak RM589 bilion kepada 627 bilion. Ini belum lagi dikira dengan hutang yang dijamin oleh kerajaan yang dianggarkan melebihi 170 bilion, termasuk juga hutang 1MDB. Sudah menjadi kebiasaan, selepas daripada pembentangan bajet akan ada bajet tambahan 3 atau 4 kali setahun yang menyebabkan defisit bajet kita semakin bertambah. Persoalannya di sini sejauh mana bajet yang dibentangkan ini mampu untuk menyelesaikan masalah kehidupan tekanan yang dihadapi oleh rakyat hari ini, di mana dalam keadaan negara kita berdepan dengan inflasi yang semakin tinggi, kadar kenaikan gaji yang tidak selaras dengan kenaikan inflasi, peningkatan kos sara hidup yang tinggi, termasuk pula dengan penggunaan cukai GST yang dikenakan kepada rakyat, menambahkan lagi beban kepada rakyat. Apalagi yang tertinggi apabila kerajaan mengisytiharkan kenaikan tambang KPM komuter yang menyebabkan kesan yang cukup besar kerana di kalangan pekerja yang berada di bandar, termasuk juga pelajar-pelajar universiti, termasuk juga kenaikan harga tol, kenaikan bahan bakar, semuanya merupakan beban kepada rakyat. Penurunan nilai ringgit menambahkan lagi sengsara rakyat. Apalagi makanan kita, 70% keperluan makanan negara bergantung kepada import. Beban negara bertambah lagi apabila hasil utama negara, iaitu petroleum yang menjadi sumber utama negara kita, sudah semakin menurun harganya, termasuk juga komoditi getah dan kelapa sawit. Kesannya kita terasa amat ketara pada hari ini. Dan yang dipertua, semua cabaran ini mungkin kita boleh kurangkan sekiranya negara kita diurus dengan baik dan cermat sejak awal lagi. Tidak ada pembaziran, tidak ada pemborosan, tidak ada penyelewengan, penyalahgunaan kuasa. Sudah tentu kita tidak perlu membebankan rakyat hari ini dengan cukai GST. Dan sebagaimana kita dimaklumkan, untuk tahun 2016 GST yang akan dikutip berjumlah dianggarkan 39 bilion. Kalau kita tengok dalam laporan Ketua Audit Negara, setiap tahun ketirisan berlaku dalam negara kita berpuluh bilion. Bermakna kalau wang ini tidak tiris dapat kita selamatkan, sebenarnya kita tak perlu membebankan rakyat dengan cukai GST. Dan dia pertua, saya ingin penjelasan apakah langkah-langkah penjimatan yang telah disediakan oleh kerajaan untuk menjamin supaya beban hutang kita tidak terus bertambah, keadaan ekonomi kita terus stabil. Begitu juga saya ingin penjelasan apakah langkah-langkah konkret yang dirancangkan oleh kerajaan untuk memastikan nilai ringgit kita tidak menyusut. Sebab perkara ini sangat penting untuk kita menjamin kestabilan ekonomi negara kita. Kita lihat dalam pentadbiran negara kita banyak jabatan yang bertindih fungsi. Jadi sejauh mana kerajaan menilai perkara ini supaya setiap dalam pelaksanaan pentadbiran tidak menyebabkan pembaziran berlaku. Sekarang ini dalam bajet 2016 kita melihat bajet mengurus sahaja melibatkan 80.5% daripada nilai bajet, dan untuk pembangunan hanya 19.5%. Saya ingin tanya pihak kerajaan, mampukah dengan bajet pembangunan 19.5% ini mampu memancu negara kita menuju negara maju menjelang 2020 yang tempoh hanya ada 4 tahun saja lagi. Yang dipertua, harta negara adalah amanah, perlu diurus dengan sebaik mungkin.
Setiap sen seharusnya yang dikutip daripada cukai rakyat hendaklah dimanfaatkan sepenuhnya kepada rakyat. Tetapi malang dalam kerajaan berbangga dengan pemberian BRIM kepada rakyat. Tapi kita hendaklah sedar bahawa setiap sen duit BRIM yang diberi kepada rakyat sebenarnya adalah daripada poket rakyat yang dikutip daripada cukai GST. Saya melihat laporan Ketua Audit Negara di mana ada ketirisan dalam pembagian BRIM. Saya terkejut kalau dalam pemberian BRIM pun ada tiris, yang mana dilaporkan oleh laporan Ketua Audit Negara pada tahun 2012 dinilaikan sebanyak 1.11 juta duit yang telah tiris yang melibatkan 2,188 orang, di mana penerima BRIM lebih daripada sekali. Laporan Ketua Audit Negara pada tahun 2013 didapati ketirisan dalam pemberian BRIM sebanyak 1.14 juta yang melibatkan 2,410 orang. Pada tahun 2014 lagi ada ketirisan iaitu 1.09 juta yang melibatkan 1,899 orang. Dan paling malang, duit yang sepatutnya diberi kepada orang yang berhak tidak dikembalikan kepada kerajaan. Didapati pada tahun 2012 1,555 orang tidak kembalikan uang yang terlebih ambil daripada duit BRIM. 2013 1,850 orang, 2014 1,401 orang. Jadi saya ingin tahu sejauh mana usaha yang telah dibuat oleh kerajaan supaya tidak berulang berlakunya ketirisan. Apabila berlaku ketirisan dalam sumbangan kepada rakyat, bermakna ada pihak yang terlepas, mereka tidak mendapat hak mereka, maka ini adalah satu kezaliman. Jadi apakah mekanisme yang dibuat oleh kerajaan untuk memastikan tidak berlakunya ketirisan sebagaimana yang dilaporkan oleh Ketua Audit Negara? 3 tahun berturut-turut pemberian BRIM, berjuta duit negara tiris dalam persoalan ini. Dan yang dipertua, dalam bajet 2016 juga kita lihat terlalu banyak peruntukan yang telah dipotong, kecuali Jabatan Perdana Menteri mendapat pertambahan peruntukan 1,000 juta. Jadi termasuk juga ialah peruntukan kepada Kementerian Pembangunan Keluarga dan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dan paling mengejutkan kita, peruntukan yang dipotong termasuk peruntukan bantuan AM yang melibatkan penurunan 76%. Di mana kita dapati peruntukan bantuan AM pada tahun 2015 berjumlah 25 juta, tahun 2016 hanya diperuntukkan hanya 6 juta ringgit. Saya ingin tahu kenapa berlaku demikian. Apakah mereka yang menerima bantuan AM ni kebanyakan mereka adalah keluarga miskin yang menerima hanya antara 80 hingga 120 ringgit sahaja sebulan? Sejauh mana mekanisme ini dibuat? Apakah penyelesaiannya, dan sejauh mana dalam isu bantuan AM ini kerjasama telah dibuat dengan kerajaan negeri? Dan yang dipertua. Panjang minta laluan. Ya. Terima kasih. Datuk ni betul. Kalau lihat daripada apa yang disebut oleh Rata Panjang kenaan dengan ketirisan yang dilaporkan di dalam pemberian BRIM, dan begitu juga tentang pengurangan tentang bantuan AM ini, terutama yang melibatkan orang-orang yang miskin, apakah ini merupakan salah satu daripada kita lihat sebab yang menjadikan kita tengok segala rancangan untuk nak mengurangkan kadar kemiskinan negara kita ni tak berjaya? Seolah-olah kemiskinan ini ialah dibiarkan supaya ianya lagi miskin, lagi dia bergantung dengan kerajaan. Minta pandangan daripada Menteri Panjang. Ya, terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Berhormat Bukit Gantang. Saya yakin ini adalah satu agenda seolah-olah untuk menjerut ataupun supaya mencucuk hidung rakyat, seolah-olah supaya terus bergantung kepada kerajaan. Dan saya harap perkara ini dijawab oleh Menteri dalam pergulungan nanti. Saya juga melihat bagaimana perbelanjaan mengurus, di mana pelanjaan mengurus untuk Kementerian Wanita, satu kementerian yang cukup penting, menyusut 172 juta. Dan penyusutan juga berlaku dalam peruntukan pembangunan sebanyak 89 juta. Sedangkan Kementerian Kewanita adalah satu kementerian yang menjaga kepentingan wanita, keluarga dan masyarakat. Isu yang berkaitan dengan permasalahan keluarga hari ini begitu banyak.
apalagi yang melibatkan remaja, kanak-kanak, pembangunan wanita, keluarga dan sebagainya. Jadi saya ingin tahu bagaimanakah Kementerian Wanita akan mengurus dengan peruntukan menyusut sebanyak 172 juta dari segi peruntukan mengurus, sedangkan kita lihat di bawah tak cukup pegawai kebajikan masyarakat di daerah tidak mencukupi. Banyak isu-isu yang tertangguh, ada yang memohon peruntukan sampai mati baru tak dapat lagi bantuan. Banyak isu-isu yang berlaku di bawah, tapi macam mana peruntukan untuk pengurusan diturunkan sampai 172 juta. Saya mencadangkan sudah sampai masanya di bawah Badan Kebajikan Masyarakat adanya pegawai agama dalam membimbing golongan keluarga miskin. Kalau kita ada pegawai kaunseling, kita perlu ada pegawai agama untuk memberi kepahaman kepada mereka tentang asas-asas keperluan hidup mereka, terutama apabila mereka dalam program-program komuniti dan sebagainya, untuk menekapkan diri mereka dengan ilmu yang sepatutnya sekaligus boleh membendung segala masalah yang berlaku. Jadi saya mohon statistik daripada pihak kementerian tentang kedudukan golongan-golongan yang disebutkan tadi dan apa kecabaran utama di dalam membangunkan Kementerian Wanita ini. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh juga menyentuh tentang apa yang disuarakan oleh golongan OKU, begitu juga daripada Persatuan Golongan Kurang Upaya. So kita mencadangkan supaya kerajaan meningkatkan allowance pekerja cacat, dinaikkan kepada RM550 sebulan. Kalau RM350 sebulan tidak berbaloi dan tidak memenuhi dengan suasana kos yang ada pada hari ini. Saya juga mencadangkan hak kelayakan untuk mendapat allowance pekerja cacat dinaikkan daripada pendapatan RM1,200 kepada RM3,000 sebulan. Begitu juga allowance kepada ibu bapa atau penjaga yang menjaga anak-anak cacat OKU, saya mencadangkan dinaikkan kepada RM500, kerana ini adalah satu beban yang besar apabila seorang ibu bapa mempunyai anak OKU, mereka tak dapat memberi bertumpuan kepada perusahaan yang lain kerana mereka memerlukan perhatian yang rapi. Jadi sudah tentulah terutama bagi golongan miskin yang mempunyai anak OKU ini perlu kepada kos yang tinggi, terutama dengan pampers dan sebagainya, maka saya harapkan dinaikkan daripada nilai RM350 ataupun RM300 kepada RM500. Tuan Yang di-Pertua, kita melihat di antara isu yang paling membimbangkan kita hari ini iaitu berkaitan dengan penculikan kanak-kanak. Ini adalah di antara perkara yang sedang menular dalam negara kita yang sangat membimbangkan. Sejauh mana perkara ini diberi perhatian dan apakah statistik yang ada pada hari ini yang terkini di dalam yang ada dalam kementerian hari ini. Dan begitu juga isu berkaitan dengan penderaan berkenaan dengan rogo, dan paling kita bimbang sekali apabila kita dimaklumkan lebih daripada 4,500 orang anak-anak tidak sah taraf. Yang tidak sah taraf, mana anak-anak zina yang dilahirkan setiap tahun dalam negara kita. Ini merupakan satu bala yang sedang menimpa dalam negara kita. Jadi saya ingin tahu apakah perancangan yang dibuat oleh pihak Kementerian Wanita untuk menangani segala isu permasalahan yang ada pada hari ini. Kenaikan kos hidup menyebabkan ramai wanita yang terpaksa keluar bekerja, membantu ekonomi suami dan rumah tangga. Jadi setakat ini saya ingin tahu sejauh mana, apakah sistem sokongan yang telah dibuat penambahbaikan untuk membantu pekerja-pekerja wanita. Jadi sebab setakat ini berapa buah taska yang telah dibina melalui jabatan kerajaan ataupun swasta di seluruh negara. Dan apakah insentif yang telah disediakan oleh kerajaan untuk membantu meringankan beban pekerja wanita, termasuk iaitu kursus asas pendidikan awal kanak-kanak yang dikendalikan oleh Permata. Sekarang ini kita tahu di mana kursus asas ini dikenakan yuran yang tinggi RM900 dengan tempoh kursus selama 25 hari. Saya mencadangkan Tuan Yang di-Pertua supaya pemegang-pemegang diploma ataupun ijazah, anak-anak graduan kita yang menganggur, yang berminat untuk membuka pengusahaan taska ini, diberi pelepasan cukai ataupun diberi insentif supaya mereka mendapat yuran yang lebih murah dalam keadaan mereka undi sampai mereka untuk mengembangkan kedaya mereka, supaya mereka tidak terbeban, tak mampu untuk mendapat sijil
daripada kursus ini semata-mata kerana yuran yang mahal. Jadi sejauh mana perkara ini diberi pertimbangan, kita mengharapkan supaya lepasan diploma dan ijazah yang mempunyai ijazah dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak ini diberi pelepasan ataupun diberi pengurangan daripada yuran kursus asas pendidikan awal kanak-kanak yang dikendalikan untuk membolehkan mereka membuka perusahaan taska yang membantu pekerja-pekerja wanita. Tanya di Pertua, saya ingin penjelasan juga berkaitan dengan sejauh mana usaha yang dibuat oleh kerajaan untuk menambahkan lagi penglibatan wanita di pasaran pekerjaan. Sebab dalam negara kita, di antara negara yang paling rendah penglibatan wanita di pasaran pekerjaan berbanding dengan negara lain. Contoh, di Malaysia 53.69% berbanding dengan Hong Kong 54.6% dan Singapura 58.6%. Begitu juga di bidang pengurusan, wanita Malaysia masih jauh ketinggalan, hanya 22% berbanding dengan Australia 36% dan Filipina 48%. Jadi sejauh mana usaha yang dibuat oleh kementerian untuk memastikan target kita untuk mencapai penglibatan wanita 30% di bidang pengurusan menjelang 2020, begitu juga penglibatan wanita di pasaran buruh sekurang-kurangnya 57% menjelang 2020 dapat direalisasikan. Tuan Yang Pertua, saya ingin berselasan berkaitan dengan persiapan kerajaan untuk menghadapi musim terkujuh. Sejauh ini, sejauh manakah persiapan yang telah dibuat dan apakah postmortem daripada banjir tahun lepas? Dan saya ingin tahu daripada peruntukan bajet 2016, berapakah peruntukan untuk tebatan banjir di Rantau Panjang? Saya kira dah berpuluh kali saya sebut di Dewan ini keperluan tebatan banjir di Sungai Golok Rantau Panjang, yang mana setiap tahun berdepan dengan banjir melibatkan jutaan kerugian kepada rakyat. Tapi hari ini kita tengok apakah yang disediakan untuk tebatan banjir di Rantau Panjang. Sebab dalam rancangan Malaysia yang ke-11 kita tidak nampak 1% pun peruntukan untuk menyelesaikan isu ini. Begitu juga saya ingin menyentuh yang betul berkaitan dengan kemaskini atau penambahbaikan di pusat perpindahan banjir. Saya harapkan supaya diberi penempatan yang khusus, terutama warga emas yang uzur, ibu-ibu yang baru bersalin. Ini yang merupakan satu masalah yang ketara, terutama apabila di musim banjir besar. Begitu juga isu pendaftaran mangsa-mangsa banjir di pusat perpindahan banjir yang setiap tahun menimbulkan ketidakpuasan hati, terutama di kalangan mangsa banjir. Ada di kalangan mereka Tuan Yang Pertua, dalam satu keluarga 3 orang mendaftar, bapa mendaftar, mak pun daftar, anak daftar. Akhirnya apabila terima bantuan banjir 3 orang dapat, tapi yang tak dapat, yang daftar tak dapat langsung pun ada. Ada yang rumah mereka tak disentuh air, tapi pergi juga ke pusat pembinaan banjir semata-mata kerana nak duit RM500 bantuan banjir. Jadi saya harapkan satu mekanisme baru yang lebih cekap dan berkesan untuk memastikan tidak berlakunya masalah yang saya disebutkan tadi. Dan apa yang paling menyedihkan lagi, mereka yang pindah ke tempat pembinaan banjir yang memang mangsa banjir, tapi mereka tidak mendapat bantuan pampasan yang disediakan oleh kerajaan, sedangkan mereka juga mendaftar. Berlaku ketirisan juga. Jadi kalau berlaku ketirisan, saya kira tak mustahil dalam pemberian bantuan banjir juga akan berlaku ketirisan. Jadi saya harapkan perkara ini diperhatian oleh pihak kerajaan. Jadi kalau perkara tentang kesejahteraan rakyat, kebajikan rakyat yang menjadi tema bajet yang dibentangkan oleh Perdana Menteri, bajet mensejahterakan rakyat, kalau kita tak boleh selesaikan perkara penting untuk rakyat bawahan, macam mana kita selesaikan benda-benda yang lebih besar. Jadi sebab itulah saya mengharapkan supaya penglibatan penghulu sangat penting, terutama penghulu sama ada di bawah kerajaan negeri atau bawah kerajaan persekutuan, untuk memastikan mereka yang didaftarkan itu adalah mereka yang benar-benar menjadi mangsa banjir dan tidak berlaku penyelewengan. Tuan Yang Pertua, saya ingin tahu juga bilakah elang kritikal bagi pasukan yang beruniform yang bertugas sepenuh masa semasa bencana akan diberi? Dan berapakah peruntukan yang akan disediakan oleh kerajaan? Berapa kali saya kemukakan di Dewan ini dan janji kerajaan untuk mengkaji elang kritikal dan untuk melihat kepentingan mereka, terutama bagi anggota bomba, anggota tentera, anggota polis, termasuk kaki tangan, hospital, kesihatan, JPAM, rela, termasuk tajikan masyarakat yang mereka bertungkuh lumus siang malam tanpa tak tidur malam semata-mata kerana untuk menyelamatkan mangsa banjir dan memberi perkhidmatan yang baik
kepada mangsa-mangsa banjir. Begitu juga di musim kemarau, bom-bom terpaksa berhempas pula bergadai nyawa untuk memastikan memadamkan api dan sebagainya di hutan-hutan yang tebal. Jadi saya harapkan disegerakan allowance dan kenaikan gaji ataupun allowance kritikal kepada pasukan beruniform yang mempunyai peranan yang cukup besar dalam membantu masyarakat, termasuk rakyat dan negara, insyaAllah. Sehingga penjelasan juga bila akan dinaikkan taraf pejabat CIQ di rantau panjang sempit dan sesak. Kawasan Parlimen Rantau Panjang adalah kawasan sempadan dengan Tai yang menjadi pintu masuk utama di sebelah timur. Jadi dalam keadaan sekarang suasana di pintu masuk ini terlalu sesak dan sempit, terutama di musim perayaan dan cuti sekolah. Jadi saya harapkan perkara ini diberi pertimbangan dalam peruntukan supaya kerajaan membesarkan lagi CIQ di rantau panjang ini. Begitu juga dinaik taraf semua premis-premis yang ada di sekitar. Dan saya ingin tahu juga bilakah kerajaan akan menaik taraf premis-premis yang terdedah dengan banjir dalam Parlimen Rantau Panjang. Macam mana polis nak menyelamatkan orang lain sedangkan balai polis, komputer semua tenggelam banjir. Begitu juga pejabat bombong, balai bombong tenggelam banjir, sekolah tenggelam banjir, klinik kesihatan tenggelam banjir. Bukan saja rakyat masa banjir pindah, dengan klinik-klinik pun juga berpindah. Jadi saya ingin penjelasan sejauh mana penambahbaikan akan dibuat, termasuk juga iaitu cadangan hospital bertingkat di Pasir Mas, di mana salah satu hospital dalam Parlimen Pasir Mas dikongsi dengan Parlimen Rantau Panjang, iaitu Hospital Pasir Mas, di mana bangunan yang setingkat yang mana apabila berlaku banjir besar iaitu terdedah kepada ancaman banjir. Jadi saya mengharapkan satu hospital baru dibina di Pasir Mas untuk kegunaan rakyat Parlimen Rantau Panjang juga, supaya masalah ketidakcukupan wad, tidak cukup katil, masalah apabila berlaku bencana boleh menyelamatkan mangsa, supaya tidak berlakunya masalah yang kita tidak jangka. Itu yang dipertuang. Saya ingin penjelasan juga berkaitan dengan soal perjanjian yang berkaitan dengan kerjasama dengan negara jiran Tai, iaitu termasuk peraturan kemasukan kenderaan asing ke dalam negara kita, di mana saya selalu mendapat aduan terutama daripada Persatuan Pemandu Kereta Sewa dan Teksi Tempatan, di mana ada di kalangan mereka turun sebelum subuh pergi tunggu penumpang di stesen-stesen bas sampailah kepada malam RM1 pun tak dapat hasil. Kerana apa? Penumpang-penumpang yang turun di Rantau Panjang biasanya penumpang yang akan ke negara Tai, dan semua mereka dibolos oleh pengangkutan awam daripada negara Tai. Setiap hari saya harap pihak Kementerian Harta wakil tengok apa yang sedang berlaku. Setiap hari saya tengok dengan mata kepada saya sendiri, lebih daripada 50 pengangkutan awam daripada Tai yang membawa, ataupun dalam bahasa tempatan dipanggil itu, bawa penumpang-penumpang daripada negara Tai terus ke dana kita. Kita tidak mengikat kemasukan pendatang pelancong, tetapi kita biarlah boleh ditumpang atau dimanfaatkan untuk rakyat tempatan. Rakyat tempatan mengeluh kerana mereka tak dapat cari makan. Jadi janganlah sebagaimana kata pepatah, kera di hutan disusukan, anak sendiri mati kelaparan. Jadi saya harap perundingan yang baik dibuat antara kedua negara untuk memastikan kebajikan pemandu kereta sewa antara dua negeri ini dapat dimanfaatkan bersama. Begitu juga Tuan Yang di-Pertua mewakili rakyat Rantau Panjang dan seluruh negeri Kelantan. Kami sangat memohon supaya kerajaan mempertimbangkan hak yang menjadi termaktub dalam Akta Pembangunan Petroleum 1975, itu hak royalti rakyat Kelantan. Walaupun kita tahu macam-macam alasan yang dibuat oleh kerajaan sampai kepada mahkamah, tetapi kita mengharapkan pertimbangan yang diberi sebagaimana pertimbangan diberi kepada negeri Terengganu, sebagaimana pertimbangan diberi kepada Sabah dan Sarawak. Jadi hak kami yang sebagai rakyat negeri yang hasil daripada bumi laut negeri Kelantan seharusnya dikongsi bersama. Jadi saya harap pemberian hak royalti diberi kepada Kelantan. Begitu juga kami rakyat Kelantan terkilan, kami juga adalah pembayar cukai. Apalagi dengan keadaan kutipan cukai negara 31
bilion daripada GST, daripada duit rakyat. Maka sebahagian besar cukai ini juga daripada poket rakyat Kelantan. Rakyat Kelantan bukan sahaja berada di Kelantan, tetapi rakyat Kelantan yang bekerja di jabatan-jabatan kerajaan di peringkat persekutuan. Kami juga adalah pembayar cukai. Sampai hari ini kami tidak menikmati kemudahan lebuh raya yang canggih, yang selesa, yang menghubung antara Kuala Lumpur dan Kota Baru. Kami tidak mempunyai kemudahan jalan kereta api yang cekap dan berkesan. Tidak ada tebatan banjir, tidak ada penaik taraf kapal terbang, lapangan terbang airport yang bertaraf antarabangsa. Begitu juga hak royalti kami dinafikan. Jadi saya ingin penjelasan kenapalah perkara ini berlaku. Jurang pembangunan antara wilayah timur dan barat masih tinggi, dan apa yang paling saya kedua sekali ialah apabila kerajaan tidak ada hasrat untuk membuka laluan kereta api antara pantai timur ke Thailand, di mana rantau panjang merupakan pintu masuk. Kalau di sebelah Johor dengan Singapura, kerajaan boleh bina kereta api laju daripada Singapura masuk ke Johor terus ke Kuala Lumpur, begitu juga ke Padang Besar. Kenapa jalan utama kereta api yang sudah ada, sedia ada, yang menghubungkan antara rantau panjang dan Golok tidak dibuka, sedangkan dia boleh merangsang pembangunan ekonomi di sebelah timur? Jadi kenapa kami? Ya, okey, tuan betul. Jadi saya mencadangkan supaya ini diberi perhatian oleh kerajaan. Dan di petua akhir sekali, saya selaras dengan hasrat kerajaan untuk melaksanakan maqasid syariah dalam pentadbiran negara. Saya pohon penjelasan daripada pihak kerajaan terhadap cadangan penambahbaikan Akta 355 untuk memperkasakan undang-undang syariah dan mahkamah syariah. Jadi selaras dengan Islam sebagai agama persekutuan, saya ingin penjelasan mewakili seluruh umat Islam seluruh negara dan rakyat Kelantan khususnya sejauh mana kedudukan ini dalam perhatian kerajaan. Ingatlah, kepimpinan adalah satu amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu dulu Tuan Di Pertua. Terima kasih.